Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kehitam. Okey, baik, hari ini saya akan teruskan dengan bab 8, masih lagi bab 8 iaitu graf fungsi, di mana hari ini kita akan fokus kepada mentafsir. Baru ni saya suruh kamu buat nota dah untuk tafsiran graf ni, kamu dah lukis semua, dah buat semua. Hari ini saya akan buat penerangan berkenaan dengan apa yang kamu dah salin. Okey, kita buka muka surat 152 tak silap saya nak. Kau cuba tengok muka 152. Okey, di situ kita akan tengok untuk tafsiran pada graf yang kamu dah tulis bawah ni. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, untuk tafsiran graf ni, kita akan tengok kamu cara tafsir saja. Tengok graf tu, kamu nak tengok nampak apa di situ. Macam mana kamu tengok graf tersebut. Okey, yang pertama kita tengok di muka 158 minta maaf saya tadi 153 saya sebut kan. Okey, ni 158. Okey, daripada graf ni kalau kita tengok yang telah dibina ni, kita boleh membuat tafsiran graf macam mana. Contoh graf yang macam ni lah, yang dia bagi dalam contoh tu, contoh 10. Okey, kita boleh buat tafsiran dan ramalan terhadap situasi yang berlaku atau akan berlaku mengikut hubungan yang diperoleh daripada pemboleh ubah. Pemboleh ubah adalah yang X dan Y tu. Okey, contoh di sini dia bagi rajah disebutkan graf fungsi dia Y sama dengan 2X tambah 2. Okey, jadi di sini kata dia minta apa? Nilai Y apabila X sama dengan 2. Jadi masuk di sini, dia nak nilai Y apabila X. Jadi kita gantikan X ni dalam X ni. Jadi 2 tambah 2, darab 2, tambah 2. Dapat apa? Jadi di situ kita akan tengok nilai dia lah. Okey, kat mana dalam graf ni? Macam mana dia terjadi? Okey, kita tengok di sini lah. Okey, ini yang terjadi. Okey, maksud dia di sini, penyelesaian dia, X apabila X sama dengan 2, ni X minta X sama dengan 2, maka Y sama dengan 6. Pasal apa 6? Okey, kita tengok di sini secara teori dia lah. Teori dia macam ni lah. Kiraan dia kita kena gantikan dengan nilai yang dalam fungsi ni. Okey, tapi secara teori dia kalau dalam graf ni, kalau kamu tengok ni, kita tafsir graf ni. Okey, dia kata macam tu, bila X sama dengan 2, mid dengan 2, titik 2 ni, kamu akan naik garis sampai berlaga dengan garisan yang kamu buat graf tu. Dan tarik pula melintang, mengufuk. Dia berhenti dekat nombor apa? Macam sini dia berhenti dekat nombor 6. Ini maksud dia ni. Apabila X sama dengan 2, okey, Y dia akan sama dengan 6. Jadi dia kata kedua pula. Bila Y sama 4 pula macam mana? Dia ambil 4 pula dekat Y ni. Ini Y bahagian Y. Kamu tarik macam tadi ke? Ambil garis pembaris garis, ambil sentuh dengan garis tengah ni. Yang graf tu tarik ke bawah. Dia berhenti dekat mana? Dia berhenti dekat 1. Jadi menunjukkan di sini apabila Y sama dengan 4, X sama dengan 1 lah. Ini secara basic teori. Bila kamu tengok graf, kamu tahu macam mana nak tengok nilai dia tanpa kamu tengok dia punya cara pengiraan menggunakan rumus. Secara teori macam itulah, secara teori. Okey, ini maksudnya kita mentafsir graf. Okey, itu contoh nombor 10. Okay, kita tengok seterusnya contoh yang nombor 11. Contoh 11 ni dia graf ni graf bentuk apa ni? Bentuk ni bentuk kuadratik lah, bentuk ni lah kuadratik. Okey, di mana di sini kita nak tengok dia bagi sini nilai Y apabila X sama dengan 2. Jadi bagi sini jawapan dia Y sama dengan 2. Pasal apa Y sama dengan 2? Okay, kita tengok. Bila X sama dengan 2, sini 2 ni, dia akan tarik belaga dekat sini. Dia tarik melintang pula, mengufuk. Dia akan berhenti sini. Macam tu lah keadaannya kalau dia bagi sekiranya X sama dengan negatif 2. Macam ni lah, sama juga. Tapi di sini dia bagi yang apa pula lagi 2? Y sama dengan 7, maka X sama dengan 3. Dia bagi 2 tanda. Y dia sama dengan 7. Okay. Ni Y ni 7, dia tanda. Lepas tu dia kata X pula sama dengan 3. Maka dia garis. Maka di sini dia akan dapat X sama 3. Jadi 3 macam mana? Sini 3 untuk negatif 3. Ni 3 untuk sini lah. Okay, ni sama X sama dengan 3. Jadi dan juga negatif 3 lah. Dia ada 2 tanda sini. Sebab dia berselang antara kedua-dua garisan ni. Ni garisan yang kamu buat untuk graf ni. Bila dia Y sama dengan 7, dia akan bersentuh dengan dua nilai lah. Nilai yang pertama 3 dan juga X yang kedua X negatif 3. Okey, ini maksud yang diceritakan dalam graf kalau sekiranya bentuk yang macam ni. Yang tadi yang mula-mula tadi bentuknya graf linear. Yang ni graf kuadratik. Okey, kuadratik ni dia ikut dia walaupun Y ni dia satu nilai je, tapi mungkin X akan dapat dua nilai. Sebab tu di sini ada X kuasa 2. Kita tengok sini pun kita dah tahu dah dia punya keadaan bentuk graf tersebut lah. Okey, seterusnya. Okey, di sini kita tengoklah untuk contoh nombor 12. Nombor 12 ni garisan dia straight line ni. Maksudnya graf linear lah. Okey, bila graf linear di sini kata apa?
Graf berfungsi disiplin menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan daripada ketinggian 4 meter. 4 meter di sinilah. Berdasarkan graf ditentukan jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Ini minit. Okey, jatuh gerbuk. Okey, minit pertama dia pergi sampai kat mana? Okey, minit pertama dia berhenti dekat sini. Okey, jadi yang kedua masa bola menyentuh tanah. Okey, jadi bila X sama dengan 1, contoh di sini dia jatuh dekat 1. Okey, dia kata apabila X sama dengan 1 di sini. Maka kita tarik macam biasa tadi. Tarik line tu bersentuh, buat belah melempuk pula. Dia akan berhenti dekat nombor 2. Jadi Y sama dengan 2 lah. Jadi maka, jadi huraian di sini, maka jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter. Ni. Daripada bawah naik atas ni adalah 2 meter. Maka dia di sinilah menunjukkan apabila seminit dia akan pergi 2 meter lah. Daripada 2 meter punya ketinggian. Tapi kalau ketinggian 4 meter dia nak pergi mana? Jatuh mana? 4 meter dia akan terus jatuh daripada kosong lah. Sebab dia dah bersentuh terus di situ. Maka di sini 4 kosong. Dia turun sini. Kalau dia 3, dia akan bersentuh sini. Maka dia akan di sini 0.5. Okey, kalau 1 je lah. 1 dia akan berhenti dekat 1.5. Macam itulah keadaan yang seterusnya. Okey, yang B tu dia kata apa? Apabila bola menyentuh tanah, tingginya ialah sifar. Tinggi dia sifar. Maka X sama dengan apa? Dia bersentuh sini, dia bergolek kat sini je lah. 2 lah. Ini maksud dia di sini. Yang macam saya buat tadi 4. Sekiranya Y sama dengan 4, X dia sama dengan 0 lah. Macam itulah keadaan sekiranya kalau dia minta macam ni lah. Okey, soalan untuk okey, baik, kemudian kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 13. Contoh 13 ni dia special sikit. Di mana dia minta kita apa? Dia bentuk situasi Anis ni berniaga dekat Expo lah. Dia tanya apa? Dia berniaga nasi goreng. Okey, jadi dia tanya yang pertama berapa keuntungan apa semua tu kan. Okey, kita akan tengoklah. Okey, pertama sekali kita tengok yang pertama soalan. Berapa keuntungan yang diperoleh ini sekiranya dia menjual 20 bungkus nasi goreng? Situasi dia bagi jawapannya adalah RM10. Macam mana dia tahu kata 20 bungkus 10 berdasarkan graf ni? Kita tengok graf ni. Dia kata dia berjaya menjual. Ni jualan dia. Jualan dia di sini ikut unit. Maka dia jual apa? Dia jual sebanyak 20 bungkus. 20 setengah 20. Tarik atas, dia akan bersentuh dengan nombor 10. Nombor 10 ni keuntungan ringgit dia lah. Sebab tu keuntungan dia adalah 10 ringgit. Yang kedua, jika Anis mendapat keuntungan sebanyak 20, berapa bungkus nasi goreng dijualnya? 20 pula. Dia dah untung. Berapa bungkus? Tarik je lah. Tarik sampai bersentuh dengan garisan dunia ni. Terus sampai ke bawah. Dia akan dapat 40 bungkus. Jadi jawapan dia 40 bungkus lah. Macam ni pun sama. Ni keuntungan dia bagi 13. Sebab untuk berapakah keuntungan ni jika 26 bungkus nasi lemak? Okey, 26. 26 dekat mana? Atas 1 pada 25. Tarik ujung ni sikit. Maka di sini adalah berapa? Dia akan berhenti dekat 13 ringgit. Okey lah. Maksud sini 26 bungkus. Sini 26 silap tadi. Sini ringgit silap saya buat ni. Okey, sini 26 naik atas. Dia akan dapat 13 dari sini. Berhenti di sini 13 ringgit. Okey, dan soalan yang seterusnya, jumlah keuntungan Anis jika bilangan bungkusan nasi lemak goreng itu telah jual bertambah. Okey, maksud dia apa sini? Nyatakan inferen. Inferen ni maksud dia kemudian kesimpulan dia punya itulah sekiranya jumlah keuntungan Anis meningkat jika bilangan bungkus nasi lemak nasi goreng yang dijualnya adalah bertambah lah. Makin banyak dia jual, makin banyak lah untung. Macam kita berniaga lah, lagi banyak laku, konsep dia lagi banyak wang yang akan kita dapat lah. Itu secara teori dia kalau kita berniaga lah. Situasi ni pun sama jugalah. Satu influence dia lagi banyak pergerakan di sini, maka semakin tinggilah keuntungan. Graf dia akan naik. Itu graf, kita tengok graf naik tu maksud dia ada untung lah tu. Kalau graf turun tu maksud dia apa? Dia makin berkurang dia punya keuntungan dah. Okey, soalan terakhir, berdasarkan trend tersebut meramalkan keuntungan jika ni menjadi 60 pula. Ni sekat 30 aja. Okey ni. Dia tanya 60 pula. Okey, bila 60 sini tengok 60 tarik ni. Maka dia akan dapat 30 ringgit. Okey, seterusnya kita tengok soalan pula. Soalan di dalam buku teks juga jom cuba tu 8.2 tu. Soalan nombor 4 kita tengok. Okey, di sini dia bagi soalan macam ni. Ini soalan dalam jom cuba nah. Okey, yang tadi kita tengok contoh ni soalan jom cuba. Okey, graf menunjukkan petrol P ni petrol. Petrol liter. Yang ni J dia jarak Okey, jadi dia kata tanya apa? Tentukan jarak teksi itu akan bergerak jika tangkinya diisi sebanyak, yang pertama dia tanya 30 liter. Jadi kita ambil 3 liter tanah di sinilah, di bawah ni. Tarik sini. Nak garisan sikit sampai bersentuh sini, maka tarik sini pula. Maka kita akan dapat nilai dia adalah berapa? 30 km. Okey.
Okey, jika dia isi 30 liter, maka dia akan dapat 30 km lah jarak dia. Okey, untuk seterusnya 42 liter. 42 ambil sikit lepas sini 42. Yang kotak kecil tambah lagi 2, tarik naik atas sampai bersentuh ni. Ni pun sama. Maka dia akan naik lagi 2 kotak ke atas kecil, 2 kecil ni. Maka dia akan dapat 42. Okey. Dan seterusnya soalan yang terakhir, hitung kos petrol jika pergerakan teksi ini sejauh 36 km. Okey, hitung ni kita kena darab je lah macam biasa. Ambil ni nilai 36 km darab dengan RM2.30. Maka kita akan dapat nilainya adalah RM82.60. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kerana mendengar ulasan saya tentang tafsiran graf. Jadi kamu boleh try beberapa soalan lagi sekiranya untuk memahami dengan lebih jelas apa itu dinamakan tafsiran graf fungsi. Dalam soalan modul pun ada juga benda ni. Jadi boleh tengok soalan tu dah. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum tu tolong isi kehadiran link yang saya bagi dalam grup kelas masing-masing dan jawab soalan 2-3 soalan dalam tu Okey, jadi sekian. Terima kasih.